kita jangan sensasikan tentang isu pelajar bekerja masa belajar ni kan. Kalau dulu masa kita belajar kat luar negara, dalam masa sama kita kerja, tak heran pun. Kos sara hidup yang semakin meningkat di negara ini menekan kehidupan masyarakat, malah mahasiswa sendiri tidak terkecuali daripada dibelenggu masalah tersebut. Kru MMTV berkesempatan menemu bual Profesor Datuk Geospatil Technologies Dr. Muhammad Ikhwan Toriman bagi mendapat penjelasan mendepani kos sara hidup dan kebajikan pelajar institusi pendidikan tinggi. Saya nak bawa satu naratif yang simple lah, bahawa kos sara hidup ini adalah satu isu global. Di mana-mana saja sekarang ini masalah yang paling ketara berkaitan dengan kehidupan ialah peningkatan dari segi kos sara hidup. Dan dalam konteks ini pelajarlah antara golongan yang agak terkesan dengan peningkatan kos sara hidup ni. Alhamdulillah, kita di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga universiti sebenarnya sentiasa cakna dan memastikan bahawa para pelajar kita ni, walaupun kita berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi, kita cuba nak kurangkan dari segi masalah mereka. Dan semenjak pelajar ini menjejakkan kaki ke universiti, kita anggap pelajar ini sebagai sebahagian daripada keluarga kita. Dan sebab itu beberapa inisiatif yang dibuat sebelum ini oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi bagi memastikan bahawa pelajar ini sekurang-kurangnya dapat hidup selesa apabila mereka duduk di dalam kampus kita, Umay. Kalau dalam konteks kita di UKM ini, kita telah melaksanakan pelbagai projek lah ataupun program-program yang telah pun kita laksanakan bagi menyahut seruan ataupun harapan yang diberikan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan. Kalau Umay masih ingat lagi last year bila kita laksanakan menu rahmah, itu antara sebenarnya pendekatan bersasar yang sangat ampuh dalam kita membantu terutamanya para pelajar dari kalangan golongan B40. Di atas inisiatif KPT Prihatin, saya ingat pada tahun 2021 KPT Prihatin, kita telah membuat beberapa program, dan program yang paling dekat sekali dengan kebajikan mahasiswa ialah di bawah Yayasan Kebajikan Siswa ataupun kita sebut YKS lah. Dan dia ditubuhkan pada tahun 2021 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1992 di bawah Akta 258. Dan secara umum YKS ini dia mengurus dan menyelaras hal ehwal kebajikan mahasiswa secara bersepadu, khususnya dalam konteks penjanaan dan penyaluran dana. Bermakna dana yang dikumpulkan oleh pihak kementerian akan disalurkan melalui Yayasan Kebajikan Siswa atau YKS ni. YKS ni dia akan membuat pelbagai program-program yang boleh membantu para pelajar, khususnya mereka yang kurang berkemampuan lah. Dan di sini ada beberapa objektif yang telah pun ditetapkan oleh pihak pemegang amanah YKS ini. Antaranya ialah kita nak menyatukan semua urusan berkaitan dengan kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa di bawah satu badan khusus yang lebih teratur dan sistematik lah. Dan yang kedua, dia mewujudkan satu entiti khusus bagi mengumpul sumber dana. Kadang-kadang kementerian kita melalui beberapa program, beberapa projek yang boleh menjana pendapatan, sebahagiannya tu boleh kita salurkan di bawah CSI lah, yang disalurkan di bawah YKS. Dan yang paling penting sekali ialah di bawah YKS ni dia boleh menyelaras semua program-program kebajikan di IPT. Kalau tidak, tak ada YKS ni susah kita nak buat kan. Universiti ni lain, universiti lain kan. Jadi dengan YKS dia boleh selaras, ada satu sistem yang boleh mengenal pasti apa dia program-program yang boleh memberikan impak yang besar, yang membantu kepada pihak kementerian. Dan yang paling penting sekali ialah dia akan memperkasakan wakil MPPK sebagai barisan pemimpin mahasiswa yang bertanggungjawab dalam mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan mahasiswa. Dekat UKM ni, kalau kita tengok di bawah unit zakat, kita juga ada Yayasan Chancellor yang membantu, dan juga beberapa agensi PTJ lah yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan bantuan-bantuan CSR yang diberikan oleh pihak-pihak luar. Dan kalau tengok dulu, masa kita belajar, kad matrik kita just kad matrik kan.
Umay masih ingat kan kad matrik tu hanya nama dan juga nombor matrik tahun pengajian. Tapi dengan kerjasama dengan kalau saya boleh sebut di sini dengan satu bank perdagangan KPT, maka 19 termasuk kami 20 universiti menggunakan satu kad matrik yang sangat kompetitif, sangat kita kata bergunalah kepada pelajar untuk dia melaksanakan sama ada perbankan atas talian dan juga pembelian membayar yuran dan sebagainya, hanya menggunakan satu kad matrik yang diselaraskan di bawah pihak kementerian dengan kerjasama daripada satu syarikat ataupun bank perdagangan di luar sana. Ini adalah antara contoh bagaimana kerjasama yang ampuh di antara universiti, Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga agensi-agensi kerajaan, termasuklah NGO, dan yang paling penting sekali ialah alumni. Alumni kita jangan tinggalkan, kerana bila mereka keluar, mereka bukan saja membawa nama kementerian tetapi juga membawa universiti masing-masing. UKM ni kalau kita nak cerita hubungannya dengan NGO, dengan alumni kita ibarat isi dan kuku. Bermakna apa-apa saja program yang kita laksanakan bukan saja mendapat sokongan tetapi juga sentiasa kita wawarkan kepada NGO dan juga rakan-rakan alumni kita. Umay, kita ada 210,000 alumni yang saya boleh gerakkan at any time, dan mereka inilah sebenarnya antara yang banyak membantu para pelajar kita. Saya bagi contoh masa tahun 2022, masa banjir baru-baru tu, apabila kementerian menggerakkan bantuan sukarelawan kepada mangsa-mangsa banjir, I'm proud to say that UKM is easily to get 700,000 ringgit within 3 weeks. So itulah gerakan yang kita buat. Itu yang one off, belum lagi yang bantuan-bantuan daripada pihak NGO, pihak agensi-agensi melalui CSR. Kenapa kita begitu rapat dengan mereka? Bagi saya, selain daripada pelajar sebagai kita punya so-called client, kita sentiasa menyantuni rakan-rakan kita, terutamanya alumni, terutamanya daripada agensi-agensi kerajaan. Misalnya contoh saya bagi MAIPS baru-baru ni dah salurkan lebih kurang 1.4 juta bagi membantu yuran penginapan pelajar. Amanah Raya baru-baru ni menyumbang 70,000, Bank Rakyat menyumbang hampir 100,000 dan beberapa yayasan-yayasan lain lah. Ini hanya yang untuk pelajar saja. Dia tak melibatkan lagi yang sumbangan-sumbangan yang dalam bentuk in kind. Dan saya yakin di peringkat KPT juga sentiasa prihatin dalam membantu pelajar melalui kerjasama ataupun bantuan dengan syarikat-syarikat ataupun agensi luar. Misalnya kalau saya boleh share dekat sini ialah syarikat XOX Berhad dan VMR 3 Senyap Berhad yang dikenali sebagai pakej SIM mahasiswa 35 yang juga sebenarnya membantu KPT menyediakan kemudahan yang komprehensif dari segi telekomunikasi. Ini juga adalah antara beberapa inisiatif yang kita berikan supaya dia dapat meringankan kos sara hidup. Di UKM ini kita ada insurans berkelompok. Insurans kelompok ni sebenarnya melindungi para pelajar kita sepanjang mereka berada di sini, sama ada mereka ni terlibat dengan kemalangan ke ataupun mereka ni ada keluarga mereka yang berhadapan dengan kemalangan, kematian dan sebagainya. Dan di UKM ini kalau ada para pelajar kita yang kehilangan keluarga, kita melalui khairat kematian kita bagi seorang pelajar itu sebanyak RM500. Dan juga di bawah insurans berkelompok kita akan berikan mereka sejumlah pampasan bergantung kepada kecederaan yang mereka alami lah. Macam baru-baru ni Umay kalau dengar berita ada beberapa pelajar kita yang cedera semasa di kolej. Mereka terlibat dengan kemalangan dan juga mereka ada kemalangan kecil lah. Yang ini memang universiti cover almost 100%. Dari segi mereka admitted di hospital, rawatan di hospital sehinggalah mereka ni pulih.
dan kita support mereka melalui bantuan kaunseling untuk mereka ni dapat pulih seperti sedia kala lah. Cuma tak adalah ramai sangat mereka yang mengalami kecederaan, dan kalau kita tengok tuntutan yang dibuat oleh para pelajar pun tak banyak sebenarnya. Itu pandangan kita lah. Selain daripada tadi kos sara hidup tadi, salah satu daripada kita kata isu yang agak besar lah yang sentiasa dihadapi oleh universiti dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi ialah berkaitan dengan penginapan pelajar. Now, di kementerian jelas kita ada berbagai inisiatif, termasuklah kita ada portal rumah siswa yang membantu para siswa untuk mencari rumah yang bersesuaian. Tetapi di universiti, khususnya di UKM dan juga universiti lain, keperluan penginapan pelajar ni sangat-sangat kita kata diperlukan. Dia macam ibarat begini. Para pelajar ni bila dia masuk je universiti, pertama dia tanya ialah penginapan dulu, kan? Dan dasar kita untuk di UKM ni dan semua universiti-universiti di Malaysia ni, tahun 1 memang wajib. Memang dia orang kena duduk kat dalam ni, melainkan kalau dia nak minta permohonan untuk duduk di luar lah. Dan di UKM ini, Umay, setakat ini kita hanya berjaya memberikan penginapan di dalam kampus, atau sekarang ini kita panggil kolej penginapan. Dulu zaman saya kita panggil KOMSIS, Kompleks Siswa. Hanya sekitar 65%. So almost half, 65% yang duduk di dalam, yang selebihnya tu adalah yang duduk di luar. So bagaimana kita nak menangani masalah ini? Dengan keadaan sekarang ni di mana jumlah permintaan bagi para pelajar ini sangat tinggi dari segi penginapan di dalam kampus. Alhamdulillah, pihak kementerian telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk membantu mempercepatkan proses. Kita tak boleh bergantung kepada kerajaan untuk kita nak meningkatkan jumlah para pelajar yang menginap di dalam. Kalau kita buat permohonan melalui RMK, mungkin dia mengambil masa yang lama. Justru itu, pihak kementerian telah bersetuju untuk melaksanakan apa yang saya panggil sebagai request for proposal RFP bagi membantu mempercepatkan lagi proses pembangunan penginapan pelajar, terutamanya mereka yang duduk di kawasan Lembah Kelang lah. Untuk UKM, selain daripada inisiatif RFP, kita telah pun ada unit perumahan pelajar. Unit perumahan pelajar ni memang bertanggungjawab untuk membantu para pelajar yang tak mendapat kolej. Kita kena terima bahawa 65% duduk di dalam, yang lagi selebihnya duduk di luar. Tapi mereka ini dari segi kebajikan ni kita jaga melalui pusat perumahan pelajar. Ada pengarah dia, kan? Dan pusat perumahan pelajar ni dia ada beberapa perumahan di luar yang kita panggil perumahan luar kampus lah. Dulu kita panggil Kolej Idris Marbawi. Tapi sekarang ni kita ada perumahan luar kampus yang mana para pelajar yang duduk di situ mempunyai kemudahan yang sama, lebih kurang macam mereka yang duduk di dalam ini. Going on, apa benda yang kita nak laksanakan untuk memastikan bilangan pelajar ni dapat duduk sepenuhnya di dalam kampus? Kita telah laksanakan beberapa projek RFP melibatkan pembangunan perumahan pelajar, terutamanya di bawah projek 181 PKU, Pusat Kesihatan Universiti, dan juga projek pembangunan yang berhadapan dengan Kolej Dato' On. Dua projek ini kalau siap, insya-Allah dalam tempoh beberapa tahun ini boleh menampung sekurang-kurangnya hampir 10,000 pelajar lah yang boleh ditampung. Tapi ada satu yang menarik ni, Umay. Right. Kita bercerita tentang masalah penginapan pelajar. Tetapi pelajar ni sedar tak sedar, kadar yuran yang kita terima, yang kita pelajar bayar sekarang ni sama dengan 35 tahun dulu. RM3.50. Umay, satu bilik. Zaman Umay dulu belajar di desa siswa pun saya ingat satu bilik satu hari berapa bayar? Sekitar RM3.50 hingga RM3.70. Itulah harga yuran penginapan sehingga sekarang. Dan dia menjadi dilema. Itulah saya kata kerajaan di bawah kementerian dan juga universiti mesti berfikiran secara progresif. Kita mesti kreatif untuk memastikan bagaimana para pelajar ini mendapat tempat yang selesa dan dalam masa yang sama mereka mampu membayar yuran pengajian yang bersesuaian. Come on lah, RM3.50 nak beli burger pun tak cukup sekarang ni, kan? Tapi itulah harga sebuah unit penginapan di UKM yang duduk secara twin room. Yang single room mungkin dalam RM4.70.
Tapi alhamdulillah kita ada perancangan kita bagaimana kita nak memastikan kos yang ditanggung oleh pelajar bila kita membina kolej penginapan yang baru ni boleh bersesuaian dan mampu ditampung oleh para pelajar kita. Dia cerita pasal bekerja masa belajar ni dah lama dah. Masa saya belajar di luar negara pun saya jadi part time cleaner, part time. Orang dulu tak panggil cleaner, malu kan kita panggil cleaner kan. Kita panggil job floor engineer. Masa tu kan seronok lah kan, masa nak dapat duit. Bagaimanapun, kalau bertanya kami secara peribadi lah, tanya saya secara peribadi, sebenarnya itulah sebenarnya peluang untuk pelajar, satu, mencari pengalaman untuk mendapatkan duit poket sendiri, dan dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan tugas dia hakiki dia sebagai seorang pelajar. Dan kami di universiti sentiasa memberikan galakan kepada pelajar untuk mencari pekerjaan ataupun belajar mencipta pekerjaan. Kita ada job on campus di bawah pihak kementerian yang melaksanakan program ini, yang membantu para pelajar kita untuk mencari pengalaman bekerja, right? Dan bukan itu saja, right? Kalau kita di universiti, selain daripada kita menggalakkan mereka bekerja ni, juga kita memberi peluang mereka untuk membuka perniagaan, the startup company. Syarikat-syarikat pemula ni oleh para pelajar ni dah terbukti sebenarnya berjaya. Kalau Umay perasan, Bulan Bintang punya syarikat, the owner is our alumni, dan beliau memulakan syarikat semasa beliau masih lagi belajar. Jadi saya rasa bekerja sambil belajar ni adalah satu fenomena yang bukan saja baru, sebenarnya dah lama, tapi bagaimana dia nak sesuaikan dengan beban pengajaran dan pembelajaran dia. Kita tak nak nanti para pelajar ni dia ni tertinggal dari segi pelajaran dia. Kita nak dia seimbang. Dia berjaya sebagai seorang usahawan sekiranya beliau ataupun para pelajar ni nak mencipta perniagaan, ataupun belajar secara sekarang ni ramai para pelajar kita dah laksanakan di bawah program 2U2I, di bawah program 2 tahun di universiti dan 2 tahun di industri ni, juga membantu pelajar untuk mencari satu pengalaman, dan kedua of course lah pendapatan sampingan. Dan kita dekat Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Hal Ehwal Pelajar memang ada satu unit ataupun TTJ yang bertanggungjawab untuk memperkembangkan lagi bakat pelajar, khususnya dalam mencipta perniagaan inilah. Dan alhamdulillah di UKM ini saya ingat dari segi startup ataupun syarikat pemula yang diusahakan oleh pelajar dah banyak dah, dan kita memang sentiasa memberikan galakan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka supaya syarikat-syarikat pemula atau startup company ni dia boleh spin. Selepas beberapa tahun kita bagi galakan, dia boleh spin bukan saja untuk membuka syarikat dia sendiri, tapi sebenarnya bersaing dengan syarikat-syarikat luar yang lebih established di sana lah. Kita jangan sensasikan tentang isu pelajar bekerja masa belajar ni kan. Kalau dulu masa kita belajar kat luar negara, dalam masa sama kita kerja, tak heran pun semua orang kerja. Saya ingat semua pelajar-pelajar yang sambung pengajian di luar negara bekerja. In fact sekarang ni kalau kita tengok ramai pun bekerja. Jadi tak ada isu langsung pun. Sebenarnya itulah sebenarnya yang membantu mendewasakan mahasiswa. Harapan saya kepada semua para pelajar, terutamanya mereka yang baru memasuki alam universiti, jadikan masalah berkaitan dengan kos hari hidup ni sebagai satu cabaran bagi para pelajar semua untuk terus berjaya dalam pengajaran dan pembelajaran. Tak ada dalam dunia ni masalah, tapi masalah ni boleh kita selesaikan bersama. Tentunya universiti tak boleh menjanjikan bulan dan bintang, tetapi dengan sedikit inisiatif daripada universiti-universiti dan juga pihak kementerian, sekurang-kurangnya para pelajar boleh hidup selesa, belajar bersama-sama untuk memastikan bahawa bila keluar nanti dia bukan saja hebat dari segi ilmunya, tetapi juga dari segi sahsiahnya. Harapan kita para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia khususnya boleh membawa semangat Universiti Watan ini ke mana-mana.